Okey, jadi adalah amat penting pelajar-pelajar bila melihat tajuk tersebut mengenal pasti apakah topik yang terlibat, apakah konsep yang terlibat. Barulah kita dapat memberikan hujah yang tepat ya untuk menyokong pandangan kita ya. Jadi soalan pertama ini, terangkan mengapa kita rasa lebih selesa apabila kipas dihidupkan pada waktu siang yang panas. Okey, jadi perkataan kuncinya pada siang yang sangat panas itu. Jadi kalau siang yang panas itu sebenarnya kelembapan adalah sangat tinggi ya. Jadi aspek ini ramai pelajar terlepas pandang. Ya, siang pada waktu siang yang sangat panas, jadi banyak tempat ya berlakunya penyejatan ya, banyak tempat berlakunya penyejatan, jadi menyebabkan udara kita tepu dengan wap air, jadi menyebabkan kita rasa kurang selesa sebab peluh kita terperangkap pada badan kita ya, susah nak menyenjat. Jadi terangkan mengapa kita rasa lebih selesa. Apakah maksud ini lebih selesa ini ya, apakah maksud lebih selesa ini ya apabila kipas dihidupkan. Kipas dihidupkan ini memberi gambaran apa kepada anda. Jadi beberapa perkataan kunci. Rasa lebih selesa, kipas dihidupkan dan waktu siang yang panas. Ini adalah tiga perkataan bahagian yang penting ya, perkataan kunci. Cikgu telah sediakan gambar aja seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi perkataan angin ya, perkataan angin ini sebenarnya berkaitan dengan kipas yang bergerak. Kipas berputar ataupun tidak, kipas dihidupkan ataupun tidak. Jadi ia berkaitan dengan angin ya, gerakan udara. Kemudian berkaitan dengan cuaca yang panas waktu siang. Jadi berkaitan dengan molekul-molekul udara dan juga wap air yang terkumpul ya di udara. Okey, terutamanya wap air lah, molekul-molekul zarah air ya, molekul-molekul air yang terkumpul di udara. Dan kemudian kita rasa lebih selesa. Kita rasa lebih selesa berkaitan dengan peluh kita ya, peluh. Jadi ini zarah-zarah air pada peluh kita. Jadi sebenarnya tiga aspek paling penting ya, lihat semula perkataan kuncinya ya, rasa lebih selesa, kemudian kipas dihidupkan dan waktu siang yang panas. Okey, kipas dihidupkan jadi ada udara yang bergerak, waktu siang yang panas, kehadiran wap air yang banyak di sini dan rasa selesa, peluh kita dapat menjejak atau tidak. Jadi cikgu terangkan sedikit dulu. Jadi sebenarnya kalau tiada angin, ini menyebabkan banyak zarah-zarah macam kurang bergerak. Zarah-zarah molekul-molekul air dan udara kurang bergerak. Jadi menyebabkan tekanan yang sangat besar pada permukaan ya, tekanan yang sangat besar pada permukaan air. Jadi menyebabkan walaupun kita berpeluh ya, fungsi badan kita seperti biasa kita berpeluh. Jadi ada banyak molekul air terlekat pada badan permukaan kulit kita, tetapi molekul air ini tak dapat melepaskan diri sebab terhalang. Okey, tetapi dengan adanya kipas yang berputar, jadi ada gerakan udara, ada angin. Jadi zarah-zarah ini mungkin sudah tak ada di sini, dia terkeluar. Dia digerakkan oleh udara ke tempat yang lain. Jadi bila digerakkan ke tempat yang lain, yang zarah-zarah molekul-molekul air terutamanya yang berkumpul di sini, ya, dekat dengan kulit kita, dekat dengan peluh kita, jadi sudah kurang sebab ada angin, ada gerakan udara. Jadi menyebabkan sebenarnya tekanan ya sudah kurang sedikit, tekanan ya udara kurang sedikit. Jadi akibat daripada itu molekul-molekul peluh kita berjaya keluar. Jadi bila molekul-molekul udara kita berjaya keluar, apa yang dibawa oleh molekul-molekul peluh ini ya, molekul-molekul air pada peluh ini, apa yang dibawa bila dia keluar? Ya, dia bawa keluar haba, Jadi bermaksud kandungan haba peluh kita semakin kurang sebab sudah menyejat.
peluh kita pun sudah kurang sebab sudah menyejat. Jadi bila peluh sudah menyejat dan haba sudah dibawa keluar, itulah sebabnya kita katakan rasa lebih selesa. Lebih selesa. Faham? Ya, lebih selesa. Jadi itulah penerangannya. Ini adalah isi yang sangat sederhana. Jadi cuba kita lihat sekali lagi jadual ini. Macam mana kita nak isi jadual ini? Okey, jadi kesan. Kalau kita cakap pasal peluh mudah keluar, peluh zarahnya mudah keluar, bermaksud kesannya ialah jadi mana-mana yang kita rasa ideal masuk otak kita, kita tulis. Jadi di sini kadar penyejatan peluh lebih tinggi. Kadar penyejatan peluh lebih tinggi. Okey, itulah maksudnya. Atau kalau kamu nak huraikan bermaksud zarah-zarah air peluh ya mudah terbebas ya dengan apa yang tenaga, bukan apa, tenaga yang dibawa. Ya, jadi kena ingat ya, jadi walaupun tadi cikgu katakan haba daripada badan kita telah dibawa keluar, kita rasa kurang panas, tetapi zarah-zarah itu tidak membawa tenaga dalam bentuk haba ya. Zarah-zarah itu membawa dalam bentuk tenaga kinetik. Ya, yang kita katakan haba daripada badan terlepas sebab zarah-zarah ini telah membawa tenaga itu dalam bentuk tenaga kinetik. Jadi ayat kita tak boleh katakan zarah-zarah air peluh mudah terbebas dengan tenaga haba yang dibawanya. Ya, dengan tenaga yang dibawanya. Okey, tenaga secara umumlah sebenarnya dia lebih kepada tenaga kinetik. Okey, tenaga terbebas dengan membawa, okey, kita structure ayat ini sekali lagi, dengan membawa tenaga dengan mengurangkan tenaga ya pada badan macam itulah maksudnya. Okey, jadi kadar penyejatan lebih tinggi bermaksud lebih banyak peluh dikeluarkan sesaat. Jadi zarah-zarah air peluh terbebas dengan lebih mudah dan dia membawa tenaga haba daripada badan kita dikurangkan. Jadi kita rasa lebih selesa. Itulah maksudnya perkataan kunci. Perkataan kunci lebih selesa, lebih selesa. Okey, dan kita fokus ayat-ayat perkataan kunci dan cuba fikir dari segi saintifik. Maka bagaimana kita kaitkan dengan isi saintifik, hujah saintifik. Kipas dihidupkan. Kipas dihidupkan. Kita nak sekarang fokus attack bahagian ini, kipas dihidupkan. Jadi janganlah masa nak tulis sekali lagi kipas dihidupkan begini. Tak payah, ini memang soalan sudah. Ya, jadi nak tulis-tulislah tak ada masalah. Cikgu cuma katakan kalau kekurangan masa janganlah tulis benda yang bukan-bukan. Jadi di sini ada gerakan udara, ya, ada gerakan udara. Jadi lebih sesuai gunakan apa kita katakan translate, ya, terjemahkannya kepada hujah berbentuk saintifik. Ada gerakan udara. Jadi kalau ada gerakan udara, di sini molekul sudah kurang. Jadi tulislah zarah-zarah udara dan air kurang terkumpul. Okey, di permukaan peluh kita, permukaan badan kita, dekat dengan peluh itu, ya, permukaan peluh itu. Jadi ini peluh, ini ialah permukaan peluh lah, ya, peluh, dan di bawah ialah kulit kita. Jadi kulit kita sudah keluarkan daripada kelenjar peluh, sudah keluarkan peluh. Ini semuanya adalah molekul air dalam peluh. Okey, ini merujuk kepada peluh. Okey, baik. Jadi zarah-zarah udara dan air. Ini ialah wap air, ya. Ini wap air dalam udara. Okey, jadi kurang terkumpul di permukaan peluh. Kurang terkumpul. Jadi di sorry. Okey, macam itu.
Okey, jadi apakah hubungannya pula? Apakah hubungannya pula? Jadi kamu boleh sebutkanlah apa kaitan di antara molekul yang ada di permukaan ini dengan peluh. Jadi kita dapati bahawa kurang halangan, ya, kurang halangan di permukaan peluh bagi zarah-zarah air dalam peluh membebaskan diri, membebaskan diri. Apa itu dalam proses sedatan. Cuba masukkan seberapa banyak istilah fizik, ya, jangan semata-mata logik lah. Selesa itu logik, tak ada markah. Okey, kipas berputar, ideanya tak jelas, tak saintifik. Rasa selesa, tak saintifik itu. Okey, jadi inilah maksudnya. Okey, macam mana kita boleh tulis esei. Jadi kalau kamu tengok, kamu sebenarnya telah terjemahkan idea kipas dihidupkan, gerakkan udara, kurang zarah-zarah udara dan air yang terkumpul, ya, di permukaan peluh. Ini adalah idea saintifik, hujah berdasarkan teori kinetik. Okey, jadi sudah ada kurang halangan di permukaan peluh. Jadi zarah-zarah air itu sebenarnya membebaskan diri melalui proses sejatan. Jadi kadar penyejatan lebih tinggi kesannya dan zarah-zarah peluh mudah terbebas, dan dengan itu tenaga haba dalam badan kita dikurangkan. Jadi kesan ini sangat penting, ya. Mengapa selesa? Sebab tenaga haba dalam badan kita sudah dikurangkan. Itulah maksudnya. Okey, jadi itulah kita katakan sentiasa dalam bahasa Melayu mengupas isinya, mengupas isi. So kamu kena pasti perkataan kunci kaitkan dengan argumen, ya, hujah-hujah saintifik, terjemahkannya kepada idea saintifik dan kaitkannya. Itu sahaja, ya, 3 bahagian penting. Okey, pelajar-pelajar boleh, ya, itu adalah soalan pertama yang kita bincang hari ini. Okey, bagaimana